Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Cigodon Channel yang bincangkan tentang tajuk-tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran Geografi tingkatan 1 KSSM, di mana hari ini kita akan membincangkan apakah langkah-langkah bagi mengatasi masalah krisis air di Malaysia. Bagi mengatasi masalah krisis air di Malaysia dapat dibagikan kepada dua itu. Yang pertama ialah peranan kerajaan, di mana peranan kerajaan ini merujuk kepada kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat untuk memastikan sungai sentiasa dijaga dan terjamin, itu bagi pelaksanaan program pemulihan sungai. Yang kedua, amalan berjimat cermat, di mana masyarakat perlulah melakukan penjimatan untuk dalam penggunaan air bagi memastikan tiada pembaziran berlaku. Langkah yang kedua ialah peranan kerajaan, di mana peranan kerajaan ini yang pertamanya merujuk kepada kempen, di mana kerajaan mengadakan kempen kesedaran bagi menjaga alam sekitar, terutamanya sungai yang merupakan punca kepada sumber air di Malaysia. Jadi kerajaan bolehlah melaksanakan kempen seperti cintailah sungai kita ataupun satu negeri satu sungai, satu daerah satu sungai. Ini bertujuan untuk memastikan sungai-sungai yang ada di Malaysia terjaga. Yang kedua ialah pendidikan alam sekitar, di mana usaha ini dilakukan untuk menyedarkan masyarakat bahawa pentingnya penjagaan alam sekitar, terutamanya sungai yang merupakan sumber air utama di Malaysia. Di mana pendidikan alam sekitar ini dapat dilakukan dengan memuatkan nilai-nilai murni, iaitu nilai menjaga alam sekitar, ke dalam sukatan pelajaran. Yang ketiga ialah menguatkuasakan undang-undang alam sekitar, di mana undang-undang ini digubal bagi mengenakan tindakan undang-undang kepada pelaku yang mencemarkan sungai dan juga memusnahkan kawasan tadahan. Jadi pada mereka yang melakukan kesalahan akan dikenakan tindakan undang-undang seperti penjara ataupun denda. Yang keempat ialah mengekalkan kawasan tadahan. Kawasan tadahan ini merujuk kepada hutan-hutan yang ada di Malaysia, terutamanya hutan di kawasan pedalaman, di mana hutan berperanan sebagai span untuk menyerap air hujan. Oleh itu, hutan ini hendaklah diwartakan sebagai hutan simpan. Yang kelima ialah mengawal pembalakan haram, iaitu peranan yang dilakukan oleh ranger hutan ataupun polis hutan untuk memastikan bahawa hutan simpan di Malaysia tidak dicerobohi untuk tujuan pembalakan haram. Yang keenam, menghadkan lesen pembalakan. Ini tujuannya bagi memastikan kurangnya aktiviti pembalakan yang menyebabkan kemusnahan terhadap hutan simpan di Malaysia. Yang ketujuh, menaikkan kadar bil air, di mana walaupun kenaikan kadar bil air ini akan menyebabkan masalah ataupun kerisauan kepada masyarakat, namun ianya berperanan dalam mendidik masyarakat untuk menjimatkan air dalam kegunaan seharian. Yang ke-8, kitar semula air, di mana sisa-sisa daripada kawasan perumahan, hotel akan dibersihkan semula dan diguna semula untuk memastikan kelestarian sungai.
9. Merawat sisa kumbahan, iaitu sisa-sisa yang dilepaskan daripada kawasan perumahan dan hotel. Bolehlah dirawat semula sebelum dilepaskan ke sungai ataupun digunakan untuk kegunaan harian. Jadi itu adalah merupakan 9 langkah yang boleh diamalkan merujuk kepada peranan masyarakat dan kerajaan untuk memastikan krisis air di Malaysia dapat diatasi dan untuk memastikan alam sekitar kita terutamanya sungai terjaga dan lestari. Itu terima kasih kerana mendengar dan menonton. Kita jumpa lagi di lain tajuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.